Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera anak-anak cikgu sekalian. Okey, bertemu kita lagi dalam kelas KVS pembuatan roti. Untuk hari ini kita masih belajar berkaitan dengan CO3 iaitu penyediaan donat. Dan tajuk kita pada hari ini ialah 3.1 iaitu mengenal pasti keperluan penyediaan donat. Untuk hasil pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harap anak-anak dapat mengenal pasti prosedur membuat donat dan juga mengenal pasti aliran kerja penyediaan donat. Okey, hari ini kita akan fokus pada dua objektif kita ini. Okey, jom kita lihat. Yang pertama iaitu prosedur penyediaan donat. Okey ya, kita akan belajar ada 3 prosedur penyediaan donat. Iaitu yang pertama ialah kaedah mencampurkan bahan. Yang kedua, suhu merehatkan dough. Dan yang ketiga, suhu dan masa menggoreng. Okey, ketiga-tiga ini merupakan prosedur penyediaan donat. Jom kita lihat satu persatu. Okey, kita tengok prosedur yang pertama iaitu kaedah mencampurkan bahan. Okey, kaedah ini merupakan kaedah di mana kita mencampurkan bahan-bahan yang kita perlukan mengikut sukatan yang betul dan mengikut langkah-langkah yang betul bagi menghasilkan dough. Prosedur yang kedua iaitu suhu merehatkan dough. Okey, untuk pengetahuan anak-anak, suhu untuk kita rehatkan dough adalah lebih kurang 27 darjah Celsius iaitu suhu bilik dan tempohnya bersesuaian dengan tempat dan juga cuaca kita. Jika cuaca pada hari itu panas, maka kemungkinan tempohnya tidak terlalu lama berbanding dengan cuaca yang agak redup. Seterusnya prosedur yang ketiga iaitu suhu menggoreng. Okey anak-anak, kita perlu tahu suhu untuk kita menggoreng donat supaya donat kita kelihatan cantik dan menarik. Okey, suhu untuk menggoreng donat adalah 185 darjah Celsius hingga 195 darjah Celsius selama 90 saat. Okey, selama 90 saat kita menggoreng, kemudian kita akan balikkan ke bahagian yang berikutnya juga 90 saat untuk mendapat donat yang cantik dan juga menarik. Okey, seterusnya kita lihat pada aliran kerja penyediaan donat. Okey anak-anak, kita perlu ingat ni ada 6 step dalam aliran kerja penyediaan donat. Yang pertama iaitu menyukat bahan. Okey, kita perlu menyukat bahan sebelum kita menghasilkan donat. Dan sukatan bahan tidak boleh agak-agak macam tu je. Kita perlu ikut sukatan yang telah diberikan dalam resepi yang kita terima. Okey, yang kedua, mencampur dan juga mengadun bahan. Okey, ada dua cara untuk kita campur bahan iaitu menggunakan mesin ataupun menggunakan tangan. Dan yang ketiga, membentuk donat. Okey, kita akan bentukkan donat mengikut kesesuaian dan keperluan yang kita perlu. Okey, seperti yang kita dah belajar sebelum ni, jenis-jenis donat ada pelbagai bentuk kan? Seterusnya, merehatkan dan menunggu dough kembang. Okey, tempoh untuk kita rehat dough ini biasanya di antara 40 hingga 45 minit. Dan yang kelima iaitu menggoreng. Okey, menggoreng di dalam kuali mengikut suhu dan juga masa yang sesuai. Dan yang terakhir, membiarkan donat sejuk sebelum kita letak topping ataupun salut gula. Okey, selesai sudah kelas kita pada hari ini. Cikgu harap anak-anak boleh ingat ada dua perkara penting yang perlu kita faham untuk hari ini iaitu prosedur penyediaan donat
dan juga aliran penyediaan donat. Jika terdapat sebarang masalah, boleh rujuk pada cikgu ya. Sekian, terima kasih.